أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله kita rafa'kan kesyukuran pagi ini. Kita sambung lagi kitab Majmu' Thalasi Rasail yang mana kita baru mula ni sekali, baru kali kedua, yang mana kita dah sebut sebelum ni bahawasanya kitab kita ni membincangkan tentang 3 risalah. Kita baru masuk risalah yang pertama. Untuk permulaan ni dia akan membahaskan sedikit secara ringkas berkaitan dengan akidah. Secara ringkas sangat berkaitan dengan akidah. InsyaAllah kita akan bahas juga secara ringkas, sekurang-kurangnya sekadar fardu ain, bab akidah. Mudah-mudahan lepas kita fardu ain. Kita kalau Rumi tu baru muka surat 2. Kalau Rumi yang mana kita baru mukaddimah dan kita masuk kepada ketahui olehmu hai talib. Ketahui olehmu hai talib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui oleh muhai talib akan bahawasanya talib tu penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Yang kita kata orang Taliban tu kan. Dia asalnya kumpulan dia tu semua penuntut ilmu. Semua penuntut ilmu asalnya. Sekarang terkenal Taliban tu kan. Talib tu penuntut ilmu. Akan bahawasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Tersimpan tu terbahagilah. Bahawasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan pada 3 bahagi. 3 bahagian. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Jaiz tu harus. Ini antara alat untuk kita kenal Allah. Antara alatnya adalah akal. Bukan semata-mata Quran dengan hadis. Ya, Quran boleh kenal Allah. Kita baca Quran, kita boleh kenal Allah. Hadis juga kita boleh kenal Allah. Apabila kita baca, kita faham berkaitan dengan hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ketuhanan, maka tahulah kita. Bolehlah kita belajar. Tapi satu lagi alat yang mesti ada untuk kenal Tuhan, akal. Kalau ada akal yang sejahtera dan dipimpin, dilorong ikut jalan yang betul, maka kita boleh kenal Tuhan dengan akal. Malah ulama mengatakan walaupun hanya menggunakan akal semata-mata pun boleh kenal Tuhan. Walaupun tak ada Quran, tak ada hadis sekalipun, boleh kenal Tuhan. Cuma mungkin nama tu tak kenal lah kot. Siapa nak bagi tahu kita Allah itu Tuhan? Mesti ada yang bagi tahu. Tapi kalau kita guna akal semata-mata,
Kita tak boleh tahu nama tu. Tapi kita boleh tahu mesti ada satu Tuhan. Itu kita boleh tahu. Mesti ada Tuhan. Yang mana Tuhan ni yang menjadikan, yang berkuasa dan sebagainya. Tak perlu Quran, tak perlu hadis, guna akal je. Cuma kalau ada Quran, ada hadis, ada akal, lagilah mantap. Tak guna hadis, Quran dan hadis pun boleh kenal. Boleh tahu tentang kewujudan Tuhan. Dapat tahu. Jadi, sebab tu akal tu awal-awal lagi dia bincang berkaitan dengan akal. Sebenarnya hukum ada 3, hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Tapi tak ada bahas sebab dia ringkas saja. Hukum syarak ni yang wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu dipanggil hukum syarak. Dengan maksud dapat kita tahu mana wajib, mana sunat, mana harus, mana haram. Ada yang bagi tahu. Kita tak boleh fikir yang ini. Tak boleh fikir puasa Ramadan tu wajib. Fikir sampai pecah kepala pun tak boleh. Kenapa pula? Ataupun macam mana puasa Ramadan tu boleh jadi wajib? Macam mana sembahyang 5 waktu tu boleh jadi wajib? Macam mana? Pecah kepala fikir pun takkan jumpa. Kenapa wajib? Macam mana boleh wajib? Tak boleh. Sebab yang bawa kepada kita tu Nabi SAW. Nabi kata wajib-wajib. Kalau tak wajib, tak wajib. Kalau haram-haram. Kalau kita nak fikir kenapa babi tu haram dimakan, tak akan jumpa. Bukan kenapa. Babi haram. Macam mana boleh jadi haram? Kita fikir pakai akal, tak boleh. Nabi yang bagi tahu, malah dalam Quran pun ada sebut. Maka baru kita tahu ianya haram. Dia panggil itu hukum syarak. Hukum yang kita dapat daripada Quran dan hadis. Dia panggil hukum syarak. Dan kita tak boleh nak fikir. Bukan tak boleh nak fikir macam mana. Kenapa solat 5 waktu? Kenapa tak 6? Tak boleh fikir. Sami'na wa ata'na. Dengar, ikut aja. Ada dia panggil hukum adat. Secara ringkas saya sebut ni. Hukum adat ni pula boleh fikir juga sebenarnya. Hukum adat ni macam mana? Okey, yang tadi hukum syarak tadi, kita menentukan satu-satu perkara berdasarkan syarak, berdasarkan Quran hadis. Kita kata ni boleh berdasarkan alat dia, ataupun kita nak kata ianya boleh atau tak boleh, halal ataupun haram, berdasarkan hukum syarak ataupun berdasarkan Quran hadis. Itu dia punya timbangan kita. Nak kata ni boleh Quran hadis, kata boleh lah. Kalau adat nak tentukan satu-satu hukum berdasarkan diulang atau dicuba berkali-kali. Apa dia hukum? Hukum adat ni, kalau air kena kat badan, kena kat baju, basah. Yang itu perlu ke Quran bagi tahu? Tak payah. Kita try ambil air basah, ambil air basah, ambil air basah, ambil air tu zero lah, basah. Agak-agak kalau cuba 10 kali dah basah, kita letak tak satu hukum? Ya, kita letak. Kalau air kena baju mesti basah. Hukum tu. Air kena baju mesti basah. Mesti itu hukum. Ya ke? Perlu fikir. Sekejap, kita kena buat mesyuarat dulu. Nak tentukan hukum bahawasanya betul ke kalau air kena baju dia mesti basah. Tak payah. Cuba. Sampai beradat, sampai puas hati. Maka kita dapat satu hukum. Macam tu juga kertas. Ambil api, terbakar. Ambil api, letak, terbakar. Agak-agak berapa kali kita nak confident? 10 kali. Okey, dah confident bahawasanya kita meletakkan satu hukum, kertas kena api mesti terbakar. Hukum lah tu. Terbakar tu hukum dia lah. Jadi perlu ke Quran bagi tahu apabila kertas terkena dengan api, maka hendaklah kamu tahu bahawa ia akan terbakar? Tak payah. Tak perlu. Dia panggil hukum adat. Try. Ambil pisau, luka, berdarah. Ambil pisau, luka. Berapa kali nak? 7 kali, 8 kali. Okey, dah confident dah. Dia panggil kita meletakkan hukum. Pisau, bila kena tangan, akan luka. Itu dia panggil hukum adat. Yang tadi hukum syarak. Hukum syarak tu iaitu boleh ke tak boleh, sah ke batal ke, yang mana ditentukan oleh syarak. Bila sebut syarak, Quran hadis. Bila sebut syarak je Quran hadis. Bila sebut adat, kita try. Pukul 7 mesti cerah. Adat lah tu. Adat lah. Cuba try 10 hari. Pukul 7 cerah. Tak pernah pukul 7 gelap.
Gelap tu gelap macam pukul 1-2 pagi lah masuk gelap tu. Gelap sikit-sikit tu dia panggil cerah dah tu. Kalau macam pukul 2 pagi tu, 1-2 pagi kan gelap. Pukul 10 malam kan gelap. Okey. Pukul 7 tak ada pun jadi macam di Malaysia, di tempat lain, waktu lain. Di Malaysia, pukul 7 mesti cerah. Sehari. Esok cerah. Lusa cerah juga pukul 7. Berapa kali? 5-6 kali kita akan kata esok pagi, bila esok mesti cerah. Itu hukum adat dia panggil. Kita dapat tahu, kita menghukumkan esok mesti cerah pukul 7 pagi dengan adat, dengan try, cuba, tengok. Dia panggil hukum adat. Dia tak bincang dalam kitab kita. Dia bincang terus hukum akal. Hukum akal ni macam mana pula? Hukum akal ni satu hukum yang Allah bagi pada kita, yang mana untuk kita nak kata satu-satu perkara tu guna akal aja. Tak payah guna hukum syarak, tak payah guna hukum adat. Tak payah nak try. Tak payah nak tengok Quran. Pakai akal aja. Kita dapat menilai tentang sesuatu dengan akal semata-mata. Ini yang akan dibincangkan. Mana akal ni satu anugerah daripada Allah. Jadi kita bincang hukum akal ni macam mana. Yang mana dengan menggunakan akal kita dapat tentukan hukum. Bila sebut hukum, tak semestinya halal haram. Hukum tu tentang sesuatu lah. Kan? Pukul 8 malam di Malaysia masih gelap. Kan? Hukum lah. Kita menghukumkan pukul 8 tu gelap. Kita panggil hukum lah tu. Kan? Ambil kertas, letak kat api, terbakar. Terbakar tu kita panggil hukum lah. Hukum. Jadi, hukum akal ni dia akan bincangkan hukum akal saja. Hukum akal secara terperinci sikit berbanding dengan hukum adat dan hukum syarak dia tak bahas. Sebab hukum adat dan hukum syarak sebagai membantu dia untuk kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan, akal semata-mata dah boleh kenal. Cuma kita tambah dengan ayat Quran, tambah dengan hadis, tambah dengan hukum adat lagi untuk kita mengenal Tuhan tu lebih mantap. Okey. Mari kita tengok apa maksud dia. Maka makna wajib itu. Okey, sekarang ni pula dia kata hukum akal tu pula ada 3. Hukum akal tu ada 3, iaitu wajib, maksud wajib akal. Yang kedua mustahil, iaitu mustahil akal. Yang ketiga jaiz tu harus akal. Maksud wajib akal, mustahil akal, harus akal. Okey. Dia tengok, dia kata, maka makna wajib itu, wajib akal. Akal boleh terima. Akal mesti kata gitu. Wajib mesti gitu. Akal kita kata. Ya? Apa dia? Iaitu barang yang tiada terupa pada akal akan tiadanya. Sesuatu yang akal tiada terupa pada akal. Mesti kena gitu. Tak boleh lain pada tu. Mesti gitu. Itu dah panggil wajib akal. Mesti gitu. Jadi untuk memahami ni, kita kena guna sedikit, dia panggil penakkulan akal. Kena gerak sikit akal kita untuk kita tahu. Yang mana wajib akal ni dengan maksud mesti, ataupun tak mungkin sebaliknya. Tak mungkin. Mesti macam ni, tak mungkin sebaliknya. Tentu sungguh. Kalau bahasa-bahasa dulu dia panggil sengoti. Sungguh ti. Bukan sungguh biasa, sungguh ti, sungguh-sungguh. Lama jadi sengoti. Sebenar-benar. Apa lagi? Tidak terima tidak. Gitu. Itu maksud wajib akal. Nanti dia akan bagi contoh di bawah tu. Dan makna mustahil itu, mustahil akal, barang yang tiada terupa pada akal akan adanya. Mustahil akal ni tak mungkin macam tu. Akal kita tak boleh terima macam tu. Itu dia panggil mustahil. Mustahil lah. Tak boleh terima macam tu. Dia akan bahas kat bawah ni. Sekejap. Ya, betul. Sekejap lagi kita akan bahas satu-satu. Yang ketiga, jaiz. Jaiz akal. Harus akal. Barang yang sah pada akal akan adanya dan tiadanya. Dengan maksud, kalau ada pun, jadi perkara tu pun, akal kata okey je, boleh terima. Kalau tak ada pun, akal kata boleh terima. Boleh terima. Dua-dua boleh terima. Dua-dua boleh terima. Okey. Jadi sikit lagi sebelum kita masuk contoh dia, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak
Ini mukallaf wajib, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf kita semua ni pada syarak. Ini wajib syarak. Wajib syarak ni macam mana dapat ni? Quran hadis. Nabi beritahu. Wajib syarak. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Dengan maksud siapa tak buat perkara ni berdosa. Itu betul dia kata wajib pada syarak. Kan wajib syarak tadi kan yang ada 5 tu. Hukum syarak kan ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tu dia panggil wajib, dia panggil hukum syarak. Salah satunya wajib kan? Wajib maksudnya buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Mana wajib syarak? Siapa tak buat ni, siapa tak tahu ni berdosa. Oleh bahawa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Mesti wajib tak tahu berdosa. Tak tahu apa ni? Barang yang wajib pada hak Tuhan kita. Tentang ketuhanan. Beberapa perkara tentang ketuhanan yang mesti ada pada Tuhan kita. Tak tahu yang ni berdosa. Berdosa pula setiap saat. Mesti kena tahu. Wajib tahu setiap saat. Tak tahu berdosa. Tak tahu berdosa setiap saat. Contohnya kalau orang tu dia mengumpat, dia akan berdosa. Bila dia berhenti mengumpat, dosa dia berhentilah. Esok dia mengumpat balik, berdosa balik. Dia berhenti kejap, takkan mengumpat 24 jam kan? Mengumpat sejam, berdosa. Lepas tu dah tak mengumpat dah. Tak adalah dosa, berhentilah. Okey. Kalau orang tu berzina, dia berzina, berdosa. Lepas dia berhenti berzina, tak berzina dah, tak berdosa. Bulan depan berzina balik, berdosa balik. Kan? Maknanya dosanya akan berhenti bila dia berhenti buat perkara itu. Dalam masalah ni, selagi tak memenuhi, tak belajar, tak tahu, berdosa setiap saat. Kita biasa nampak perkara tadi lah. Dedah aurat, dosa, nampak jijik. Nampak berdosa sungguh, jijik. Memang nampak dosa jelas-jelas kat mata kita. Bila kita tengok, ataupun kita tengok orang, siapa-siapa yang tak tutup aurat. Kita tengok jijik bukan dengan dia, dengan dosa dia. Memang kita kena jijik dengan dosa. Tapi tak boleh jijik dengan orangnya. Sebab dia dah buat dosa, dia telah mendedahkan aurat, dia memanglah berdosa. Tapi bila dia dah tutup aurat, tak berdosa dah lah. Dah tutup, takkan berdosa juga. Dan kita nampak ianya macam berdosa lah, nampak macam jijik lah. Tapi orang yang tak belajar bab ni, kita tak nampak jijik. Sedangkan yang orang tak belajar bab ni, dia tak faham bab ni, dosa dia setiap saat, sampai mati, sampai dia belajar. Tapi kalau lah tutup aurat, senang je. Ambil selimut, kerubung dia. Dah, tak berdosa lah. Tapi kita tak nampak pun dalam bab ni. Sebab ini lagi teruk, setiap saat. Berdosanya setiap saat. Dosa yang lain berhenti bila dia berhenti buat. Tak ada orang buat dosa 24 jam. Dia mesti akan berhenti sekejap. Lepas tu esok dia buat balik ke, tak kena mesti berhenti. Maknanya dosa-dosa yang lain ada, lepas tu berhenti, ada balik, berhenti, ada balik, berhenti. Dosa ni setiap saat. Sepatutnya bab ni yang perlu nampak jijik lagi. Kita kena nampak jijik lah kalau dosa tu tambah-tambah kalau kita sendiri. Nak tambah kalau kita kata, oh berzina, oh tak boleh. Takut kita. Mencuri, oh tak boleh. Kita nampak, oh janganlah, kita kata. Tapi tak belajar bab ni, tak faham. Oh tak apa. Hei. Yang tadi tu berzina tu iyalah. Oh tak mau. Sepatutnya dalam bab ni, oh kena belajar. Lebih lagi lah. Sebab ni setiap saat. Dia setiap saat dosanya. Apa yang kena tahu? Ya, barang yang wajib pada hak Tuhan kita. Maksudnya tentang ketuhanan yang mesti ada pada Tuhan, yang wajib tahu. Yang mana yang mesti tahu ada 20 sifat yang wajib. Yang akan bahas wujud sekejap lagi. 20. Sifat kesempurnaan Allah tidak terkira banyaknya. Cuma yang wajib 20 aja. Itu pun bukan detail sangat pun. Tak susah kalau mengaji. Tak susah. Sebab dianya wajib atas setiap orang, fardu ain. Maka Allah letakkan kefahaman ni, semua orang boleh faham. Allah takkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan letak sesuatu perkara tu yang tak boleh dipikul oleh hambanya. Kita ni wajib setiap orang, kita jenis cerdik, IQ tinggi, pengarah wajib tahu. Kita orang biasa aja, tak berapa cerdik sangat, buat kerja biasa-biasa aja, wajib tahu juga perkara ni.
Jadi kalau orang yang pandai pun wajib tahu perkara ni, orang yang biasa-biasa pun wajib tahu, orang yang tak berapa lah, malah tak berapa nak fikir, tak boleh nak fikir sangat, pun wajib tahu perkara ni, maka pastinya perkara ni semua orang boleh terima. Bukannya susah sampai tak erti, tidak. Tak mungkin. Allah wajibkan, tapi kita tak mampu untuk faham. Tak mungkin. Sebab kadar fardu ain lah. Dia ada bahasa yang detail-detail yang halus-halus. Yang itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Kadang-kadang kita belajar ni kita rasa susah sangat sebab perbahasan yang diterangkan tu yang tinggi-tinggi, yang fardu kifayah, yang tak wajib pun sebenarnya, tak wajib pun bagi dia, tak wajib ain. Dia wajib bagi ustaz-ustaz lah. Jadi kadang-kadang silapnya situ juga. Jadi susah sebab kita yang susahkan. Sebab kita belajar yang lebih-lebih lagi tinggi. Sedangkan dia simple aja. Mari kita tengok. Dan barang yang mustahil, ada 20 yang wajib, sifat 20. Dan barang yang mustahil atasnya, tak mungkin Allah macam ni. Yang tadi tu wajib Allah macam ni. Macam ni tu macam mana? Sekejap lagi lah. 20 mesti. 20 tu wajib. Habis Allah ada 20 sifat aja ke? Tak. Yang wajib kita tahu 20. Lepas tu yang mustahil, tak mungkin Allah macam ni. Bila kita belajar yang tak mungkin Allah macam tu, kita dapat meletakkan. Bila kita terasa orang bercakap tentang ketuhanan, kita kata, aku dah belajar dah, 20 perkara ni tak mungkin. Yang kau cakap ni termasuk dah 20 perkara. Kau salah. Walaupun sekadar kita belajar gitu aja, kita boleh kata dia salah. Sebab kita tahu 20 ni tak mungkin. Tak mungkin. Iaitu lawan daripada wajib lah. Yang macam ni mesti. Lawan daripada mesti itu mestilah tak mungkin. Kan? 20 juga. 20 jadi 40. Dan barang yang jaiz, yang harus padanya, harus bagi Allah, 1. Jadi 41. Kena belajar satu-satu. Satu-satu kena belajar, 41. Dan demikian lagi wajib atasnya, oleh bahawa mengetahui ia akan seumpama yang demikian itu. Maksudnya yang wajib, yang mustahil, yang harus tadi, 3 tadi tu. Macam tu juga pada hak sekalian pesuruh alaihi wassalatu wassalam, Rasul lah. Rasul pun kena tahu juga yang tadi, iaitu wajib. Mesti Rasul macam ni. Tak mungkin Rasul macam ni. Boleh aja Rasul macam ni. Ada 3 kan tadi kan. Mesti Allah macam ni. Tak mungkin Allah macam ni. Boleh je Allah macam ni. Jadi 20, 21, 41. Yang Rasul ni pula, mesti Nabi Rasul macam ni. Mana-mana mesti. Ada 4 yang kita biasa sebutlah, sidik amanah, tabligh wa tanah. 4 mesti. Tak mungkin macam ni, mustahil macam ni. Macam ni macam mana tu? Lawanlah daripada 4. Kalau mudah kata, sidik cakap benar, mustahil lah bohong, dusta. Tu lawan dia. Kena satu-satu juga. Jadi 4 mesti, wajib. 4 lagi lawan dia, iaitu yang mustahil. Tak mungkin Rasul macam ni. Kenapa kita kena belajar yang tak mungkin Rasul macam tu? Bimbang, takut kita duk baca apa-apa kita faham, Rasul tak gitu, kita kata Rasul gitu. Rasul mustahil gitu, kita kata Rasul gitu. Oh, kita telah salah meletakkan tentang sifat Rasul tadi. Kita merendahkan martabat Rasul. Sedangkan Rasul mustahil macam tu. Sebab tu kena belajar yang mustahil juga. Jadi 4, kenapa saya cakap macam tu aja? Sebutlah. Nantilah. Ini baru luar dia. Masuk dalam sekejap lagi. Panjang lagi bab ni. Jadi 4 yang mesti bagi Rasul, 4 lawan dia iaitu tak mungkin, mustahil bagi Rasul. 4 dah 8 dah. 1 yang harus. Rasul okey je macam ni, tak macam tu pun okey juga. Okey je, harus 1. Jadi 9. Tadi 41 merangkumi la ilaha illallah. 41 tadi. Yang ini Muhammadur Rasulullah 9. 41 tambah 9 50. 50 ni wajib belajar satu-satu, wajib faham satu-satu, kena guna akal gerak satu-satu. Sempurna 50 ni baru terangkat kefarduan, kewajipan tadi. Tak sempurna 50 ni berdosa setiap saat. Berdosa setiap saat. Okey. Dia nak cerita yang pertama. Dan makna wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala. Yang dia kata wajib syarak. Kan sebut tadi, bila syarak ada 5, salah satunya wajib. Kita dah tahu dah. Wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia. Yalah, wajib buat dapat pahala. Dan diseksa bagi orang yang meninggal akan dia pada hari kiamat. Dapat dosa dan akan diseksa kalau dia tak buat. Dalam masalah kita bincang 50 tadi. Maka
setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Maka setengah, ya, maksudnya yang pertama, macam itulah bahasa sekarang. Yang pertama, apa dia? Perkara, barang tu perkara. Perkara yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, itu 20 sifat yang kita nak kena tahu. 20. Adakah sifat yang wajib bagi Allah 20? Tak. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak terhingga banyaknya. Tidak ada penghujung. Banyak tu tidak ada penghujung. Kalau kita kata 1,000,000, masih lagi ada hujung. Ujungnya 1,000,000. Kalau kata 1 bilion, ada lagi hujung. Ini tidak terhingga. Apa ni? Sifat kesempurnaan Allah. Sifat kehebatan Allah. Tidak terhingga banyaknya. Kalau bahasa dulu dia panggil tidak ada sud. Tak ada sud. Tak habis. Tak terkira. Hanya Allah dia tahu dengan ilmu Allah yang tidak terhingga juga. Bila Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira, habis takkan kita nak tahu semua. Dah lama tidak terkira. Maka diwajibkan bagi kita 20. 20 saja. Ia diwajib. Tak banyak pun. Yang pertama, wujud. Wujud kadang-kadang payah nak faham. Ada. Kadang-kadang wujud ni kita dah jadi bahasa Melayu dah wujud. Kadang kita payah sikit nak faham wujud. Macam entahlah. Macam kan, kalau kata apa? Man ada tak man? Man wujud tak? Tak. Man ada tak? Rasa ada tu lebih dekat dengan kita kan. Kita nak kata pergi kenduri tadi, pergi. Man ada tak? Dekat kenduri tu man ada tak? Nampak tu ada. Man tu ada. Man tu nama orang lah, ada. Kalau man tu wujud tak dekat kenduri? Dia jadi macam, tapi maksud sama, wujud tu ada lah. Kadang-kadang sebut bahasa-bahasa gitu kita payah nak faham. Jadi wujud, apa maksud wujud? Ada. Simple aja. Maknanya Allah ada. Bila Allah tu ada, itu yang wajib, mesti Allah ada. Allah tu ada. Apa maksud Allah tu ada disebut tadi? Artinya ada. Lawannya tiada. Lawan apa? Lawan ada. Yang tiada ni sekadar nak sebut aja. Jadi bila Allah itu ada ni lawan dia tiada, kan? Tiada, ada lawannya tiada. Laki lawannya perempuan, kan? Gemuk lawannya kurus, putih lawannya hitam, kan? Jadi ada lawannya tiada. Kenapa sebut lawannya tiada? Saja nak bagi tahu. Maknanya bila Allah itu ada, lawannya tiada. Tengok tu. Mustahil tiada. Sebab Allah tu ada. Lawannya tiada. Jadi mustahil lah tiada sebab Allah ada, kan? Mustahil lah tiada. Wajib adanya. Wajib Allah itu ada. Ataupun bahasa yang lain, Allah itu wajibul wujud. Itu istilah. Ataupun kita kata wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud kita juga wujud, kita juga ada. Kita ada, Allah ada. Apa beza ada kita dengan ada Allah? Sama dari segi ada tu. Sama kan? Macam sama aje. Lain. Kalau istilah sebahagian orang guna, wujud kita ni umpama bayang aja. Menzahirkan wujud yang hakiki, wujud Allah. Macam bayang. Kita berdiri kat tengah panas, ada bayang. Bayang-bayang tu kita nak kata ada ke tak ada? Ada. Mana? Mana? Macam mana nak kata dia tu? Kat mana? Kalau kita nak tunjuk, mana? Kalau ada kita, baru ada bayang tu, kan? Tak ada kita, tak ada bayang. Sekarang ni bayang tu ada ke? Nak kata tak ada pun boleh. Bayang tu. Sebab dengan ada kita baru ada bayang. Dan kita tak boleh tunjuk mana bayang. Tunjuk kena kat tanah, tunjuk. Tak boleh kena. Nak angkat, tak boleh. Nak pegang semua tak boleh. Jadi boleh kita kata kalau bayang tu tak ada. Tapi kalau kita nak kata bayang tu ada, boleh juga. Tu. Cuma mana? Tu. Cuma dekat sikit. Tak boleh. Jadi ada kita ada gitu lah. Iaitu adanya Allah, barulah ada kita. Kita ni seumpama bayang sahaja. Kerana kalaulah kewujudan kita umpama bayang bagi menzahirkan wujud yang hakiki, iaitu Allah. Allah wujud, maka kita pun ada. Seumpama adanya kita, adanya bayang. Tak ada kita, tak ada bayang. Itu perumpamaannya. Jadi perbezaan
wujud kita dan wujud Allah dah akan sebut nanti ada perbezaan dia. Ada. Pastinya wujud kita wujud yang daripada tak wujud kepada wujud. Maksudnya mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Pasti yang kita gitu. Wujud Allah tidak gitu. Dah ada perbezaan dah. Nampak sekali macam sama. Kita ada, Allah juga ada. Bila kita detail kan, tak sama. Jauh beza, ada kita kan ada Allah. Dia akan datang, akan sebut, akan datang. Dan kadang-kadang dalil yang digunakan ayat Quran yang mengatakan Allah itu ada, banyak. Kadang-kadang dalil dia kena pusing agak jauh sikit. Contohnya, dalil kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu satu tunggal. Okay? Bila Allah itu satu tunggal, itu adalah bukti ayat Quran yang mengatakan Allah itu bukan 2, 3, 4. Allah itu esa kan? Tapi boleh tak pakai kul huwallahu ahad menandakan Allah itu ada? Ayat apa? Dalil yang sama, alasan yang sama. Tak? Kalau kita nak kata kul huwallahu ahad adalah alasan, dalil, bukti ayat Quran bahawasanya Allah itu esa. Memang pun kul, katakanlah huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu tunggal. Jadi kita kata Allah itu esa, ayat Quran dia adalah ataupun bukti ataupun dalil dia adalah kul huwallahu ahad, menandakan Allah itu satu, Allah itu esa. Boleh kan? Tapi boleh tak nak guna kul huwallahu ahad juga menandakan Allah itu ada? Boleh. Sebab bila Allah itu esa, kalau payah nak faham esa, kita faham satu dulu. Kalau Allah itu satu, ada tak? Ada. Takkan Allah itu satu tapi tak ada? Satu tu ada lah. Kadang-kadang satu ayat Quran boleh banyak. Boleh pakai untuk banyak bukti-bukti, dalil-dalil. Jadi walaupun kul huwallahu ahad itu menerangkan tentang Allah itu esa, Allah itu satu, tapi kul huwallahu ahad juga bila Allah itu satu, mestilah dia ada. Jadi otomatik boleh pakai juga ayat Quran tu untuk kita nak cari dalil. Sebab tu kata, kalau nak ada dalil Quran, dia akan menguatkan. Okey, mari kita tengok bermula dalil akal pula. Yang tadi dalil Quran, dia panggil dalil naqli daripada ayat Quran. Sekarang ni kita tengok daripada beberapa tiga alat tentang akal tadi, iaitu wajib akal, mustahil akal, harus akal tadi. Mari kita tengok dalil akal. Guna akal kita nak bagi tahu Allah itu ada. Dalil kita nak bagi tahu Allah itu ada dengan ayat Quran, kita boleh pakai macam-macam. Termasuklah kul huwallahu ahad. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah. Boleh tak mengenai ayat tu nak menandakan Allah ada? Tapi itu Allah nak bagi tahu Allah itu Tuhan yang sebenar. Bolehlah bila dah ayat tu nak menunjukkan Allah itu Tuhan yang sebenar, adalah. Takkan Allah tunjuk ayat tu menunjukkan Allah Tuhan yang sebenar tapi Allah tak ada, Tuhan tak ada. Mana boleh? Adalah sekali. Jadi bab ada ni mudah ayat dia. Mudah nak cari dalil. Janji tentang Allah aja adalah tu. Kalau tidak macam mana nak bincang? Adalah tu. Tu dipanggil dalil naqli, dalil ayat Quran. Jadi dalil akal yang kita nak bincang sekarang ni, bermula dalil adanya. Maksudnya bermula dalil bukti Allah itu ada pula. Tak nak pakai Quran sebab kalau kita nak pergi jumpa orang kafir, dia tak nak percaya kul huwallahu ahad. Jangan kita nak kata kat orang kafir. Maknanya kena pakai akal lah. Nak kata Allah itu ada. Mana boleh pakai ayat Quran? Dia mana percaya? Dia kafir kan? Ini dalil akal. Bermula dalil adanya. Bila sebut dalil akal. Baharu alam ini. Baharu alam ini. Maksudnya alam ni baru. Kalau baharu alam ni sama, alam ini baru. Baharu alam ini sama je. Alam ni baru. Kalau baharu payah nak faham, buang baru. Sama je. Kadang-kadang istilah ni buat kita salah, susah nak faham. Baharu tu payah nak faham, buang jadi baru. Jadi alam ini baru. Terbalik. Baru alam ini. Atau alam ini baru. Baru tu apa? Baru. Kita boleh, wah baru ni. Mana baru lah? Sebelum ni tak ada. Lepas tu ada. Kalau dah ada, dia tak panggil baru, dia panggil lama. Jadi baru ni maksud, mula tak ada, lepas tu baru. Ataupun diadakan, dijadikan. Boleh juga kata baru itu. Jadi bermula dalil adanya Allah, baharu alam ni. Alam ni ada. Alam ni dijadikan.
Bila alam ni dijadikan, maknanya adanya Tuhan. Wujudnya Tuhan kerana ada alam ni. Kat mana kaitan dia tu? Kita nak ambil kaitan tu. Baca banyak kali dah baca. Dah lalu dalam kitab lambat-lambat dah. Nak faham kaitan. Di manakah kaitan? Adanya ataupun baharu alam ini. Alam ni dijadikan. Alam ni baru ada. Tak kisahlah baru tu maksud 1,000,000 tahun ke, 100,000 tahun ke. Janji baru. Baru dengan maksud mula-mula tak ada. Lepas tu ada. Barulah tu. Jadi maknanya ada Allah. Maknanya ada Tuhan. Ada alam ni. Alam ni pula baru. Menandakan ada Tuhan. Kat mana kaitan? Nak cari kaitan. Kaitan itu. Maka dekat ini, maka tiadalah suatu daripada alam ini bukan. Kerana jikalau tiada Tuhan kita, kalau Tuhan tak ada, maka tiadalah suatu daripada alam ini. Maka alam ni tak ada. Kalau maknanya alam ni tak ada. Kalaulah Tuhan kita tak ada, kalau tak ada Tuhan, alam ni tak ada. Okey. Kita nak tengok dia punya kat mana connection dia tu, nak faham. Sebab dia bagi bukti. Maksudnya ada Tuhan, ada. Tuhan ada, ada. Apa buktinya? Ada alam ni. Memang boleh cakap. Boleh tak dapat dia punya ikatan, dia punya kat mana connection dia tu? Apa kena-mengena? Tuhan ada, ada. Bukti? Kau tengoklah. Alam. Okey, alam payah nak faham. Kita tukar pokok mangga. Pokok mangga tu alam lah. Alam tu semua. Kita semua. Semua selain daripada masih Allah. Selain daripada Allah, itulah alam. Tapi kadang-kadang besar sangat, susah nak faham, kita kecilkan. Pokok mangga. Kecilkan. Alam tu. Sekejap lagi besarkanlah balik. Okey. Allah ada. Tuhan ada. Kita jangan kata Allah dulu, kata Tuhan dulu. Tuhan ada. Ada. Buktinya ada pokok mangga. Kat mana? Kat mana dia punya tu? Kita biasa kata ada alam ini. Oh, payah nak faham besar sangat. Pokok mangga cukup. Ada pokok mangga, maknanya ada Tuhan. Okey, tengok kerana tiada tasawur, tak boleh digambarkan, tak boleh imagine, tak boleh terima. Kerana tiada tasawur pada akal, tak boleh terima akal kita akan wujud alam ini, akan adanya alam ini. Kalau contoh saya tadi, akan adanya pokok mangga. Alam ni besar sangat kan? Adanya pokok mangga ni dengan tiada yang menjadikan dia. Tak boleh terima akal. Pokok mangga ada, tapi tak ada yang jadikan. Tak ada yang menjadikan. Tak ada Tuhan yang menjadikan. Tak ada kuasa yang menjadikan. Tak boleh terima akal. Akal kita tak boleh terima. Ada pokok mangga, tapi tak ada yang jadikan. Tak boleh terima. Tak boleh kita terima. Secara fitrahnya, manusia akan mencari ataupun mengetahui adanya Tuhan. Automatik. Allah bekalkan. Allah ketika kita lahir, Allah dah bekal siap-siap. Macam-macam. Kudrat, kekuatan, panca indera, penglihatan, pendengaran, hidu, bau, rasakan dengan lidah. Macam-macam Allah bekalkan pada kita. Kehendak. Semua Allah dah bekal. Otak, kecerdikan, Allah bekal siap-siap. Sebab tu ada lahir-lahir, dia memang lahir memang jenis cerdik budak ni. Belajar sikit pun pandai. Ada lahir-lahir tak apa cerdik, belajar banyak pun tak faham. Ada. Memang Allah bagi macam tu. Kalau Allah bagi semua pandai, siapa nak cuci longkang? Siapa nak parut mesik kelapa? Kalau semua pandai. Kalau semua tak pandai, siapa nak buat bangunan? Maka Allah bekalkan kecerdikan tu ataupun IQ tu berbeza. Sebab tu ada jadi doktor, ada jadi pesakit. Memang dah Allah bagi. Dan antara yang Allah bagi sekali dengan kelahiran adalah dalam hati kecil dia mesti ada Tuhan. Kalau tak dia nama Tuhan pun mesti ada kuasa. Dia letaklah kuasa tu rupanya roh tok nenek. Dia letaklah yang salah tu. Cuma mesti ada kuasa. Mesti ada Tuhan, mesti ada kuasa. Tak mungkin tak ada. Memang ada di lubuk hati dia. Mesti. Sebab tu dia akan jadi apa-apa, dia akan teringat kepada kuasa tadi tu. Cuma kita, Nabi dah pandu, kita kata itu Tuhan, iaitu Allah. Mereka akan katalah siapa-siapa. Ada yang kata apa, makhluk yang tak nampak ni, gaib ni, macam-macam. Sebab tak dipandu. Kalau dipandu, kita tahulah. Jadi kenapa
kenapa mesti setiap orang ada di lubuk hati dia bahawasanya adanya Tuhan. Okey, kita tengok macam ni. Tak payah belajar tinggi-tinggi. Tak payah belajar tinggi-tinggi. Kita tengok ada tahi kambing dekat luar. Perlu ke kita fikir buat mesyuarat surau ni nak menentukan ada tak kambing? Sebab kambing tak nampak tahi kambing ketul-ketul bulat. Adalah 30-40 biji dekat luar kat simen tu. Kumpul semua orang AJK buat mesyuarat, kita nak tentukan ada tak kambing. Kami tak nampak. Kalau nampak selesailah. Tu aku punya kerja. Dia ni punya kerja ni, kambing ni. Sekarang kambing tak ada, yang ada tahi kambing. Tak payah. Tak belajar langsung. Daripada kecil sampai besar tak pernah belajar pun. Tak pernah belajar apa-apa pun. Akal dia automatik kata mesti ada kambing. Nampak? Tak nampak. Bila tengok tahi kambing mesti kata ada kambing. Tak perlu bincang-bincang. Tak perlu mengaji sampai universiti. Tak perlu. Mesti ada. Mana boleh? Nampak? Mesti ada. Mesti tu hukum tu. Wajib ada. Macam tu lah dah bunyi. Kalau wajib ada, dah bunyi macam belajar straight sangat tak? Mesti ada. Mana kau tahu? Itu tahi kambing, bukan kambing. Dah, kalau dah ada tahi kambing, mesti. Dia hukum dah. Kalau dah ada tahi kambing, mestilah ada tuan kambing. Bukan tuan kambing. Mestilah ada ibu kambing. Kambing tu lah. Mesti ada ibu kambing. Mesti ada. Sama ada kambing tu orang ni punya, kambing liar, tapi mesti ada kambing. Tak, soal ni kata. Tak semestinya lah. Kadang-kadang memang tak kambing je ada, tapi tuan kambing tu tak ada. Kau ni sihat ke tak? Cek kat dalam motor, dalam kereta dia, entah ada yang ketum. Bila dia kata ada tahi kambing, mestilah ada kambing. Mestilah ada kambing. Mestilah ada tuan tahi tu. Tak mungkin. Mungkinlah ada tuan, tapi mungkin juga tak ada. Tak boleh terima. Itulah dia panggil ukur akal. Pakai akal je. Tiba-tiba, dia kata kat sini, ada, alam ni ada. Ni. Mestilah ada. Sama lah. Sama macam tahi kambing tadi. Ada alam ni, padahal alam ni lagi hebat daripada tahi kambing tu. Alam cakrawala, bulan, bintang, macam-macam ni lah. Alam ni semua, kalau kita tengok, mangga tu. Pokok mangga tadi. Mestilah ada pencipta dia. Mesti ada yang buatnya. Sebab apa? Sebab mangga tu alam tu, antara alam. Dia tumbuh. Dulu kecil, lepas tu besar. Mestilah ada yang besar kan? Ya ke mesti ada? Macam tahi kambing tadi lah. Lepas tu pula keluar. Besar. Dia keluar ranting. Kat sini ada buah, kat sini ada buah, kat sini ada buah, kat sini ada buah. Kenapa tak ada kat buah semua ranting? Kenapa tempat tertentu je ada buah? Mesti ada yang tentukan. Macam tadi tahi kambing tadi. Berapa biji? 30 biji. Mesti ada yang tentukan. Kambing tu yang tentukan. Dia nak tahan ke dia nak habiskan? Kalau dia tahan, dia pergi buang tempat lain, taklah 30 biji. Jadi 30 biji tu, kambing tu yang tentukan nak keluarkan 30 biji. Dan dia juga nak tentukan bahawasanya di situ yang dia nak membuang. Lepas tu dia lari cepat-cepat. Semua dia yang tentukan. Macam tu juga pokok mangga tadi. Pokok tu tinggi mana? Mesti ada yang tentukan. Banyak mana daun? Mesti ada yang tentukan. Rantingnya banyak, tapi bukan semua ada buah. Ada, ni ada, yang ni tak ada. Ni ada, ni tak ada. Ada yang warna hijau, yang ada warna kuning, ada yang nak masak, ada macam-macam ada. Ada yang masam, ada yang manis. Mesti ada tentukan. Mesti ada. Tahi kambing tu pun mesti ada yang tuan dia. Ini takkan tak ada tuan. Lagi hebat pada penciptaan tahi kambing. Itu masuk alam. Jadi kalau kita baru tengok kepada mangga, pokok mangga, kalau tengok alam, memang kadang-kadang tak boleh nak masuk sebab besar sangat alam ni. Tengok bintang, tengok bulan, tengok kejadian. Tengok kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kau tak payah cari Tuhan jauh-jauh, dekat diri kau ada Tuhan. Tengok je diri kau. Saya suka bagi contoh. Kuku kita agak-agak dah panjang manalah selama kita kecil sampai sekarang. Kalau yang kita kerat lah, kau tak kerat. Ni ada. Panjang lagi. Ni kot. Saya tak tahu agak lah macam ni. Okey. Maknanya kuku ni kita nampak ni je. Tak setengah inci je ni kuku dia. Tapi yang daripada dulu sampai sekarang, dah mungkin kita kata dah panjang ni dah. Kuku tangan. Agak lah kot macam ni kan. Tapi yang nampak macam ni je. Mana keluar panjang-panjang? Daripada mana panjang-panjang tu?
Cuba kita ambil, try lah kalau nak buat. Ambil pisau belah. Ada tak kuku dalam ni? Ada tak sampai ke sini? Sampai ke sini. Sebab macam mana dia boleh keluar panjang? Mesti dia ada dalam ni. Potong-potong, tak ada pun dalam ni. Tak ada tulang. Tak ada pun kuku. Macam mana dia boleh panjang lah? Kat mana dia? Kat mana ni? Tengok diri kita je. Rambut kita, misai, janggut. Kalau dah kita potong, panjang mana pun tak tahu dah lah. Kalau tak potong. Cuba korek. Ada tak? Tak ada. Ingatkan dia tergulung. Halus. Boleh tarik. Tak ada. Umbi je. Macam mana pula dia manjang? Mana dia datang? Mana datang tai? Tai unta? Mana datang? Dan pula tu, misai, janggut, kadar tumbuhan bulu tu berbeza. Janggut dia panjang cepat sikit, misai lambat sikit, rambut ni lagi panjang cepat. Siapa yang tentukan yang mana cepat, yang mana lambat? Kuku kaki lambat panjang, kuku tangan cepat. Kalau nak kira dia semula jadi, kuku tangan ke kuku kaki ke sama cepat dah panjang. Kenapa kuku kaki 2 minggu baru sedap kerat? Seminggu tu tak apa nak sedap sangat, sikit sangat. Tapi kalau kuku tangan, seminggu dah sedap lah. Seminggu bukan sedap, dah terlebih dah seminggu tu kan. Sedap kita kerat. Siapa yang tentukan kadar yang kecepatan kuku tangan dengan kuku kaki? Dan kuku tu pula tak ada dalam ni. Mesti ada. Mesti ada yang jadikan. Mesti ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak lagi kalau kita nak tengok, daripada diri kita banyak lagi. Daripada diri kita tahu mesti ada yang jadikan. Mesti ada kambing bila ada tai. Mesti ada unta bila ada tai unta. Tak mungkin ada tai tapi tak ada tuan tai. Tak mungkin. Akal tak boleh tasawur. Ayat dalam kitab. Akal tak boleh tasawur. Akal tak boleh bayangkan. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh imagine. Boleh lah. Tak boleh masuk akal lah. Ada tai unta lah. Mestilah ada unta. Tak boleh terima kalau kau kata tak ada unta. Unta tak ada. Tak ada sekarang boleh terima. Tapi masa dia buang tu ada lah tuan dia. Tak boleh terima kalau kata tak ada tuan. Itu sedikit bahas berkaitan dengan tuan. Tapi tuan tu tak nampak. Ada ke? Habis tu nampak ke kambing yang berak? Tak nampak. Kita yakin ada. Oksigen yang kita nampak udara. Tak nampak, yakin juga ada. Covid, nampak? Tak nampak, yakin tak ada. Yakin yang dia pakai-pakai semua ni. Kalau tak yakin, pergi. Kalau seorang tu pakai gelang warna pink, dia datang, angkat tangan nak peluk. Kita apa? Nak bagi apa? Nak bagi penyempak ke apa? Yang pakai gelang tu, yang gelang penyakit tu, maksudnya positif tu. Alah, kau percaya ke? Kat Covid ni, percaya ke? Itulah macam. Memang sini kalau tak percaya, mari sini nak peluk. Mari sini. Percaya ke tak? Kau pernah nampak ke yang kau percaya sangat, yang sampai nak salam pun tak boleh, nak peluk pun tak boleh? Tahu kau pakai gelang. Kalau kau tak pakai itu boleh lagi. Harap-harap kau tak ada apa-apa. Sekarang kau pakai real punya. Nampak pula tu macam sakit tekak, macam batuk-batuk. Dan kau baru keluar test dah double line. Ada dua line. Jadi kau percaya sangat dekat Covid. Pernah nampak berapa kali jumpa Covid? Pernah jumpa? Jumpa macam kita jumpa semut mati. Pernah jumpa Covid gitu? Tak pernah. Jadi kau percaya apa kau tak pernah nampak? Tak pernah nampak. Tak nampak di mata, tetap kita boleh percaya juga. Macam mana kita percaya pada oksigen yang kita udara ni? Kita percaya pada kambing, walaupun kambing kita tak nampak, kita nampak tai dia je. Macam tu juga. Kita mesti percaya, kita boleh percaya adanya Allah walaupun tak pernah nampak. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada. Kita dapat cicak pun kata betul. Cicak tu dia kena sumpah. Setiap kali orang cakap betul, dia kena bunyi. Cerita tu next time boleh tanya saya cerita balik. Saya pernah cerita sekali kat tempat kat Kuantan ni, saya cerita balik. Minggu depan ke, Ustaz, saya peninglah sikit. Saya nak tanya kisah cicak yang bunyi tak? Tanya next, bukan hari ni, nanti. Tanya balik, saya cerita terus waktu tu. Okey. Jadi kita dapat kenal binatang yang duduk bawah tikar tanpa kita melihat binatang itu. Kita tahu mesti binatang tu, tapi kita tak nampak binatang tu.
Dengan kita melihat, dipanggil asar ataupun kesan. Ini kita kesan ni. Maka tiadalah satu daripada alam ini kerana tiada tasawur pada akal akan wujud alam ini. Wujud alam ini. Maksudnya tak boleh tergambar, tak boleh kita terima adanya alam ini, tiba-tiba tak ada yang jadikan. Ya? Alam ini tu kesan daripada penciptaan Allah. Allah cipta, itulah kesan dia. Tengok kesan. Jadi dengan melihat kesan, kita tahu ada yang menjadikan. Kita dapat kenal hanya dengan melihat kesan. Kita dapat kenal dia hanya melihat kesan. Kalau kita, kesan dia apa? Alam ni lah. Okey, payah nak faham. Kita kecil kan? Kadang-kadang kita payah nak faham sebab kita tengok terlalu besar. Kita ni pula tak sempat nak mengaji detail-detail. Jadi saya kecil kan? Kecil-kecil. Tika. Dia tak payah tengok alam, tengok tika. Tika tu pun alam juga. Tiba-tiba ada gerakan. Gerakan tu kesan. Macam ni gerakan ni. Kita boleh tahu tak? Bergerak. Kat bawah ni ada gajah. Okay. Tak mungkin. Akal lah tu dah main akal lah. Tak mungkin gajah. Kau confident sangat tentang gajah kot. Cuba selak. Cuba selak tengok gajah. Tak payah selak. Tak mungkin gajah. Tak mungkin apa? Gerak tu. Ada kemungkinan. Iyalah mungkin bukan gajah. Tapi mungkin juga gajah. Tak. Yang kau confident sangat. Macam mana kau boleh confident sangat? Aku melihat kesan. Aku confident tadi. Kita nak cerita, dengan melihat kesan, kita boleh tahu adanya yang tak nampak ni. Habis tu apa? Ular sawa. Ni bukan ular sawa ni. Dia tengok kesan lagi. Ini ular lidi. Sebab besar ni. Dengan hanya melihat kesan, gerakan, kita tahu ada. Maka selak-selak betul. Hanya melihat kesan kewujudan alam ini, tengoklah apa-apa pantai ke, matahari ke, tengoklah apa-apa kita kaji, kita akan tahu adanya Allah. Macam mana? Walaupun tak boleh tengok Allah. Macam mana kita boleh tahu ada ular walaupun kita tak tengok ular. Kita bergerak-gerak. Gerak ni pula besar ni, gerak. Gerak pula kita tengah duduk, dia gerak kat belakang punggung. Kat bawah punggung. Bawah sejadah kita ke? Apa benda ni? Lembut dia gerak, macam licin aja. Ini badak sumbu. Kau sihat, akal sihat ke tak? Nampak? Pakai akal. Ini cara gerak, lepas tu diam. Lepas tu gerak sikit. Kumbang ni. Macam mana boleh kita kata kumbang? Sedangkan kita tak tengok pun kumbang. Dengan kesan, kesan daripada apa yang kumbang tu buat. Cara dia jalan, cara dia gerak. Kumbang pula banyak jenis. Ini bukan ladybird ni. Tahu ladybird? Yang halus tu, yang warna merah kan? Comel kan? Bukan ladybird ni. Ini kumbang kelapa. Kumbang yang tu kan? Kumbang ni. Yang tak berbahaya tu kan? Kumbang kelapa. Selak. Betul. Macam mana kita boleh tahu ada kumbang? Kumbang pula kita tahu jenis. Detail pula tu. Warna apa? Semua kita boleh tahu. Tapi tak pernah tengok. Dengan kesan, maka kita boleh kenal Allah. Allah tu gini. Allah Maha berkuasa. Macam mana betul Allah berkuasa? Berapa kali jumpa Allah? Tanya Allah berkuasa ke tidak? Tak pernah jumpa. Macam mana boleh tahu? Kesan. Macam mana boleh tahu Allah tu berkehendak? Iradah. Ada iradah, ada kehendak, ada nak. Allah nak. Sama, tengok kesan. Tahu Allah nak. Maka kalau kita faham bab ni, senang kita nak faham 20. Allah berilmu. Allah Maha berilmu. Bukan bodoh, tidak. Maha berilmu. Maha berpengetahuan. Macam mana nak tahu? Tak pernah jumpa, tak pernah tanya Allah pun. Tak pernah terima wahyu pun. Tengok. Maha berilmu. Tengok. Apa? Tengok kesan. Dia panggil asar. Itu dalilnya. Kau apa dah? Allah. Cukup tak? Jadi, kita dapat tahu, sikit contoh yang saya dah bagi 2-3 kali lah. Kita dapat tahu, kita duduk kat dalam rumah, kita bunyi tapak kaki. Tapak kaki kat luar. Ada orang nak masuk rumah ni. Kita tahu anak nombor berapa. Kita ada 10 orang anak. Kita dapat tahu, ini anak nombor 7 ni. Yang baru balik. Padahal tak tengok lagi. Macam mana boleh tahu? Kesan apa? Jalan. Seret selipar. Seret. Ini nombor 7 memang. Daripada kecil sampai ke besar, aku kena beli selipar 3 bulan sekali. Sebab jenis seret. Jadi dengan dia bunyi seret tu, dia tahu anak nombor 7. Masuk buka pintu, betul. Macam mana boleh tahu?
kesan. Poin saya nak cerita banyak cerita ni, nak bagi tahu, kita tak pernah melihat Allah, kita tak terima wahyu, tapi kita boleh tahu Allah itu ada dengan kesan apa yang Allah buat. Tu poin dia. Di dalam kita duduk dalam dunia kita duduk ni pun banyak kita tengok kesan walaupun tak pernah jumpa. Kita pergi kedai, kita biasa pergi kedai kat tepi sana tu. Makan minum teh tarik. 2-3 hari minum teh tarik. 2-3 hari selalu minum. Order je. Kita kenal lah orang yang buat air tu. Pak Mat buat air. Minum, sedap air dia. Kita minum. Sama. Biasalah orang yang sama buat. Tiba-tiba, pada satu hari tu, kita pergi. Pak Mat cuti ke? Macam mana dia tahu Pak Mat cuti? Tak sama dah rasa. Tak sama. Ini bukan dia buat. Mana kau tahu bukan dia buat? Kau nampak ke? Dia tak nampak tu kat dapur. Aku tahu. Bukan dia buat. Kau tak payah sembang lah. Kesan daripada dia buat lain. Ini lain. Bunyi memang betul. Pak Ahmad cuti. Kena kuarantin COVID. Contohnya. Dia dah tahu. Macam mana dia boleh tahu sedangkan dia tak tengok pun siapa buat air. Air tangan ni dia panggil. Kita ada 5 orang perempuan dalam rumah. Isteri, anak perempuan 4 orang. Isteri seorang, anak perempuan 4 orang. Sedia makanan, masak apa semua, masak nasi. Okey, bang, dah siap makan. Nak makan ni? Dia duduk dekat meja. Ada 5 orang lah dalam dapur tadi yang buat macam-macam ni. Duduk, tengok, okey, nak makan. Dia ambil nasi, ada nasi dalam pinggan nasi. Dia tengok nasi tu, dia tahu dah. Ini bukan bini aku yang tuang nasi. Ini masih anak. Anak pula masih nombor 3 ni. Macam mana boleh tahu? Cicak kata betul lagi. Bagus cicak sini. Macam mana dia tahu? Kalau isteri aku, dia akan bubuh nasi macam mana? Dia ambil, bubuh dalam mangkuk dulu, lepas tu dia baru dia letak dekat pinggan, dia angkat. Comel je. Ini anak nombor 2 tak nombor 3. Mestinya. Kenapa? Jenis macam tu aja. Ambil pula nasi daripada periuk kat tengah-tengah. Tengok periuk, ambil kat tengah. Sah. Macam mana boleh tahu sedangkan kita tak tengok pun? Kita boleh tahu kesan. Susunan lauk pula. Budu dah ujung. Kalau bini aku budu, dia akan letak dekat depan. Sebab aku akan bantai budu dulu. Contoh, aku suka yang tu. Tapi anak-anak main letaklah, nanti bagilah. Kita tahu. Susunan tu pun kita tahu. Susunan makanan pun kita tahu. Hanya kita melihat susunan tu, kita tahu siapa yang buat. Begitu dengan susunan langit, bumi, siang, malam. Kiaskanlah. Dekat kehidupan kita dengan susunan tadi kita boleh tahu Tuhan. Bukan orang buat, bukan biasa-biasa, bukan calang-calang. Tuhan ni pula, dia ada sifat-sifat yang sangat hebat. Mesti macam ni. Macam ni tu sifat 20 tu. Macam ni. Akan datang bab tu. Akan datang. Bermula dalilnya. Sikit lagi. Bermula dalil adanya itu baharu alam ini. Adanya alam ni, maka itulah bukti. Dalil tu bukti bahawanya Allah tu ada. Yang tadi tu lah. Panjang-panjang sekitar tu. Habis kat situ. Jadi bermula ada dalil adanya itu baharu alam ini. Baharu alam ni dijadikan alam ni ada, maka itulah buktinya. Macam-macam bukti yang saya sebut tadi. Bukti bahawasanya Allah itu ada. Ada. Kalau nak pakai ayat Quran punya dalil, qul huwallahu ahad. Kalau orang kata itu dalil Allah itu esa. Samalah. Kalau Allah itu esa tu apa? Esa tu satu, tunggal. Kalau ada satu, ada tak? Mestilah ada. Pakai ayat yang sama boleh. Kalau tak nak apa ayat lain, banyak lagi ayat lain. Yang kedua, qidam. Akan datang. InsyaAllah akan datang. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma.